Hai, video kali ini kita akan melihat kerjasama Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri. Walaupun terdapat pembahagian kuasa yang jelas antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri, namun kerjasama diwujudkan demi memberi manfaat serta kesejahteraan rakyat. Antara bentuk kerjasama pembangunan sosial adalah pembangunan tanah, pembangunan wilayah, kerjasama pemulihan khazanah, menyediakan perumahan rakyat serta kerjasama dalam bidang keselamatan. Demi pembangunan tanah, Kerajaan Persekutuan telah melaksanakan pembukaan tanah baharu dan pembangunan in situ menerusi penubuhan Felda pada tahun 1959. Felda akan menyalurkan sumber kewangan kepada kerajaan negeri dalam rancangan pembangunan tanah baharu. Walaupun menurut perlembagaan, tanah adalah di bawah bidang kuasa kerajaan negeri. Namun begitu, untuk menyatukan, memulihkan dan membangunkan tanah kerajaan negeri yang terbiar di seluruh negara, Kerajaan Persekutuan telah menubuhkan Pekra pada tahun 1966. Pembangunan in situ pula adalah Kerajaan Persekutuan cuba membangunkan kawasan Lawar Bandar dengan menyediakan kemudahan asas, rumah rakyat dan pusat pertumbuhan ekonomi desa. Kerjasama antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri amat nyata dalam pembangunan wilayah seperti Kedah, Perda, Kejora, Kesedar, Ketengah dan Dara. Terdapat 11 wilayah telah dibangunkan atas kerjasama Kerajaan Negeri dan Kerajaan Persekutuan. Demi mewujudkan keseimbangan pembangunan wilayah dan negeri, pembangunan koridor wilayah telah diperkenalkan dengan memberi tumpuan kepada negeri dan wilayah yang kurang pesat pembangunannya. Ini bermaksud selepas tahun 2025, semua pembangunan sosial ekonomi dilaksanakan menerusi pembangunan koridor wilayah. Terdapat 5 koridor utama iaitu Koridor Utara, Koridor Pantai Timur, Koridor Selatan, Koridor Sarawak dan Sabah. Ini bermaksud negeri-negeri yang berada berhampiran dengan koridor tersebut akan dibangunkan. Malaysia kaya dengan flora dan fauna. Demi mengekalkan warisan biodiversiti untuk generasi kini dan akan datang, maka wujudlah kerjasama antara Kerajaan Negeri dan Kerajaan Persekutuan dalam pemeliharaan khazanah negara. Contoh kerjasama tersebut adalah wujudnya kawasan perlindungan seperti Taman Negara dan Taman Laut. Demi melicinkan pengurusan pemulihan dan khazanah negara, Akta Perlindungan Hidupan Liar 1972 digantikan dengan Akta Pemeliharaan Hidupan Liar 2010. Kerajaan Persekutuan kemudiannya mengambil alih Jabatan Mergas Tua yang dikenali sebagai Perhilitan. Bagi Sabah dan Sarawak, terdapat Perbandaran Hutan Sarawak dan Jabatan Hidupan Liar Sabah dalam memelihara khazanah negeri. Demi menguruskan Taman Laut dengan baik, Kerajaan Persekutuan telah menubuhkan Jabatan Taman Laut Malaysia pada tahun 2007 serta Jabatan Perikatan Malaysia pada 2018. Namun begitu, marin di perairan Sabah dan Taman Laut di Sabah diuruskan sendiri oleh Kerajaan Negeri Sabah. Terdapat pembahagian kuasa yang jelas dalam pengurusan Taman Laut di mana Kerajaan Persekutuan akan membuat dasar berkaitan Taman Laut manakala Kerajaan Negeri berkuasa terhadap pembangunan pulau. Kesimpulannya, wujud kerjasama yang erat antara Kerajaan Negeri dan Kerajaan Persekutuan dalam pemuliharaan khazanah negara. Demi kesejahteraan rakyat, wujud kerjasama yang erat antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri dalam menyediakan perumahan rakyat. Kerajaan Persekutuan telah menubuhkan Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan pada tahun 1964 dan usaha menyediakan perumahan kos rendah.
Kerajaan negeri menyediakan tanah yang dijual pada harga yang rendah kepada kerajaan persekutuan untuk membina rumah kos rendah. Dalam usaha mengatasi masalah kemiskinan selepas tahun 1970, kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri bersama-sama membina perumahan untuk rakyat berpendapatan rendah. Kerajaan persekutuan telah laksanakan program perumahan rakyat PPR, manakala contoh kerajaan negeri Selangor telah menubuhkan PKNS dengan memperkenalkan program perumahan awam kos rendah melalui peruntukan kewangan yang diterima daripada kerajaan persekutuan. Pada tahun 2014, Majlis Perumahan Negara telah ditubuhkan bagi menyediakan perumahan mampu milik. Antara perumahan mampu bilik yang dibina oleh Kerajaan Persekutuan adalah Perbadanan Perumahan Satu Malaysia Prima dan Perumahan Mesra Rakyat. Kerajaan negeri juga membina perumahan mampu milik seperti Rumah Selangorku Selangor, Rumah Mampu Milik Johor. Demi mengawal keselamatan dan kedaulatan negara, terdapat dua badan yang menjaga keselamatan negara iaitu Keselamatan Dalam Negeri di bawah Kementerian Dalam Negeri dan Jabatan Pertahanan Negara di bawah Kementerian Pertahanan. Kedua-dua badan tersebut diselaraskan oleh Majlis Keselamatan Negara atau MKN. Bagi memastikan keselamatan rakyat dan kedaulatan negara terpelihara, wujud kawasan keselamatan khas di Sarawak iaitu dikenali sebagai RESCOM pada tahun 1972. RESCOM ditubuhkan akibat ancaman komunis yang meningkat di Sarawak dan kemudiannya dibubarkan pada tahun 1995 dan operasinya diselaraskan di bawah MKN. Demi menjamin keselamatan dan kedaulatan negara, Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri telah menubuhkan Eastern Sabah Security Command iaitu ESCOM. Ianya ditubuhkan ekoran pencerobohan pengganas dari Kepulauan Sulu di Kampung Tuan Dua Lahad Datu, Sabah pada 12 Februari 2013. ESCOM bertanggungjawab menjaga 10 daerah di pantai timur Sabah. Dengan penubuhan ESCOM, berjaya menambah baik aspek keselamatan dalam usaha kembalikan semula ketenteraman. Ianya juga dapat mengintegrasikan peranan Angkatan Tentera Malaysia, PDRM dan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia. Bagaimanakah kedudukan Kerajaan Persekutuan diperkukuhkan? Kedudukan Kerajaan Persekutuan amat kukuh. Ini jelas ia termaktub dalam Perlembagaan Negara. Perlembagaan Persekutuan pula merupakan undang-undang tertinggi. Ini jelas dalam konsep keluhuran perlembagaan. Ketertinggian perlembagaan jelas dapat dilihat apabila undang-undang yang digubal di Parlimen dan undangan negeri tidak boleh bertentangan dengan perlembagaan. Kedudukan Kerajaan Persekutuan mengatasi kerajaan negeri. Ini jelas dalam perkara 75 Perlembagaan Undang-Undang Persekutuan mengatasi undang-undang negeri. Mesyuarat Menteri Besar atau Ketua Menteri serta Majlis Khas telah ditubuhkan bagi menyelaraskan Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri. Terdapat 3 majlis yang ditubuhkan dalam perkara Perlembagaan Persekutuan iaitu Majlis Kewangan Negara, Majlis Tanah Negara dan Majlis bagi Kerajaan Tempatan bagi menyelaraskan pembangunan Kerajaan Negeri dan Kerajaan Persekutuan. Secara tidak langsung, Kerajaan Persekutuan dapat mengawal aliran keuangan Kerajaan Negeri serta bagaimana kerajaan negeri menguruskan pembangunan tanah dalam bidang pertanian, pelombongan perhutanan serta pembangunan kerajaan tempatan. Terdapat 3 majlis yang ditubuhkan oleh kerajaan bagi mengeratkan hubungan Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri melalui Majlis Keselamatan Negara, Majlis Air Negara dan Majlis Perumahan Negara. Dengan tertubuhnya majlis tersebut, diharapkan keberkesanan penyelarasan dan hubungan antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri serta menjamin sistem persekutuan beroperasi dengan berkesan serta kepentingan musyawarah dalam membuat keputusan untuk kemajuan negara. Walaupun terdapat pengagihan kuasa yang jelas antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri, namun hubungan erat antara Kerajaan Negeri dan Kerajaan Persekutuan diwujudkan demi pembangunan sosio-ekonomi. Sistem persekutuan di negara kita dikukuhkan melalui keluhuran perlembagaan serta penyelarasan Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri. Ini akan membawa kepada kestabilan politik yang seterusnya membawa kemajuan ekonomi dan sosial.
Terima kasih semua. Kita jumpa lagi.